Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu kita dah habis tajuk yang berkaitan dengan li'an, ya, iaitu sumpah laknat pada suami dan pada isteri yang menuduh pasangannya melakukan zina. Dan insyaAllah pada pagi ini kita masuk pada tajuk iaitu berkaitan dengan iddah. Ya, iddah ni. Iddah ialah yang berlaku pada perempuan, ya, disebabkan perceraian, sama ada perceraian hidup ataupun disebabkan perceraian kerana kematian kerana kematian suaminya. Pengertian iddah, menurut bahasa, iddah bermaksud kiraan, hitungan atau bilangan. Jadi dia kiraan, dia kira berapa hari dia terpaksa menahan diri dia. Kalau kata kematian suami, kan, 4 bulan 10 hari seperti mana termaktub dalam Al-Quran, dia kena tempoh tu. Dan kalau cerai hidup dia ialah kiraannya 3 kali suci. 3 kali suci tu. Jadi hal ini adalah kerana ia merangkumi bilangan suci, bilangan suci daripada haid dan juga bilangan bulan. Kalau yang mati suami tadi tu, kiraan dia tu adalah bulan, 4 bulan 10 hari. Kalau yang cerai hidup dan masih mempunyai haid, 3 kali suci. Itu dari segi bahasa dia. Dari segi istilahnya, iddah ialah nama bagi tempoh, satu nama bagi tempoh yang tertentu bagi seseorang perempuan menunggunya semata-mata kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Taala, iaitu ta'abbudi kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Taala, atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami, atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan. Ini yang terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, dalam kitab-kitab fatwa fiqh antarabangsa ada ni. Jadi apa tujuannya? Pertama ialah kerana ta'abbud kepada Allah, melaksanakan perintah Allah SWT. Kalau 4 bulan 10 hari tadi tu yang kematian suami, itu adalah tanda dia, kalau orang kita kata masa berkabung dia, kan. Jadi tanda kesedihan dia terhadap pemergian suami dia, maka dia beriddah selama 4 bulan 10 hari itu, ataupun memastikan rahimnya bersih daripada kandungan, iaitu bagi perempuan yang cerai hidup yang masih mempunyai haid, dia kena tunggu hingga 3 kali suci. Selepas pada tu, dah habis tempoh tu, barulah dia boleh berkahwin dengan suami baru. Sebab apa? Tujuan dia ialah untuk memastikan rahimnya bersih daripada
kandungan ataupun zuriat suami lama. Sebab itu ditetapkan 3 kali suci. Dia suci, haid, suci, haid, suci, haid. Habis, selesai. Kan? Kalau sekali tak boleh, sebabnya takut ada sakit baki, tiba-tiba ada zuriat suami lama tercampur. Wallahu alam. Itu tapi itu antara hikmah syariatan dia. Dia nak memastikan tiga kali tu betul-betul rahim tu suci. Suci daripada kandungan. Dalil persyariatannya ialah daripada beberapa ayat Quran, daripada hadis Nabi dan ijma'. Nanti ada ayat dia yang saya akan bacakan. Antara hikmah persyariatan iddah ni, ya. Hikmah bagi perempuan yang kematian suami, iddah disyariatkan adalah tujuan dia berikut. Pertama, sebagai menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah pergi, ya. Hal demikian kerana Allah SWT telah mewajibkan isteri menghormatinya, setia melayaninya dengan baik. Justru itu tidak sesuai bagi sikap isteri yang bersikap sebaliknya selepas kematian suami. Antara hikmah pertama dia ialah itu menunjukkan kesetiaan dia pada suami. Bukan kata suami dia mati hari ni, besok dia kahwin dia lah. Tak ada. Dia kena tunggu 4 bulan 10 hari tu. Itu tanda kesetiaan dia pada suami dia. Ya, ketaatan dia dulu kan. Dia sebagai isteri, dia mentaati suami dia, dia menghormati suami dia, dia melayani suami dia, ya. Jadi itulah sebabnya dia kena melaksanakan iddah tadi 4 bulan 10 hari seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, ya. Jadi tak sesuai lah kalau kata suami suami meninggal minggu ni, minggu depan dia terus kahwin. Dia kena tunggu juga, ya. Kedua, untuk menggantikan adat kebiasaan jahiliyah yang mewajibkan isteri berkurung di dalam tempat yang gelap selama setahun apabila suami meninggal. Kalau jahiliyah lagi teruk, setahun tak boleh keluar rumah. Duduk kat rumah kosong, rumah gelap tu. Berkurung dalam tempat yang gelap. Tak boleh keluar, tak boleh campur dengan orang. Makan orang, hantar apa semua. Lagi menyeksa. Kan? Islam tak buat macam tu. 4 bulan 10 hari itu diri dia melaksanakan kabung tadi tu, berkabung 4 bulan 10 hari tadi tu atas kematian suami dia. Namun Islam bagi kelonggaran. Sekiranya dia bekerja, dia mencari rezeki, dia lah tinggal mencari rezeki, dia boleh keluar mencari rezeki, kan? Dengan syarat-syarat tertentu lah. Dia tidak menghiasi diri dia, pergi itu dengan tujuan dia adalah mencari rezeki. Islam tak zalim. Sampai zaman jahiliah ni setahun tak keluar, kena kurung tempat gelap. Kan? Kita kena seminggu tak keluar rumah pun dah rasa pening dah, kan? Ini sampai setahun. Isteri juga dikendaki menyiapkan dirinya sepanjang tempoh tersebut dengan warna hitam dan memakai pakaian buruk dan kotor. Itu kalau jahiliah dulu. Isteri tu dia tak boleh pakai pakaian elok. Sepanjang masa dia kena pakai baju hitam, baju yang kotor-kotor, yang koyak rabak. Tu je. Kan? Jadi sehubungannya itu untuk membentras, ya, adat-adat yang melampau dalam masyarakat itu, mestilah dengan mengamal prinsip sederhana yang boleh diterima dan menyerlah keelokan adat mereka yang dahulu tanpa membawa keburukan sedikit pun orang ramai. Jadi apabila Islam datang, Islam diletakkan iddah bagi wanita yang kematian suami ini 4 bulan 10 hari, dengan syarat-syarat bukan seperti yang jahiliah, kena kurung, tak boleh keluar rumah, pakai pakaian buruk, hitam dan sebagainya. Islam tak buat macam tu. Islam letakkan 4 bulan 10 hari sebagai menghormati kesetiaan tadi tu, berkabung atas kematian suaminya. Di samping itu dia boleh melaksanakan tugas harian dia. Kalau ikut-ikutkan zaman jahiliah dulu, kalau isteri dalam haid pun suami tak makan masakan dia.
isteri kena keluar rumah. Isteri kena keluar rumah. Dah habis haid baru datang balik rumah dia. Dia ada satu rumah lain, rumah transit pula kan. Kalau isteri tak haid, duduk sana. Isteri kena halau keluar. Dah habis baru isteri datang. Dan suami tak makan masakan isteri yang dalam haid. Zaman jahiliah dulu. Tapi Islam tak buat. Islam angkat martabat wanita tu sendiri. Ya, tak kisah isteri haid ke tidak ke, boleh duduk satu rumah dengan suami, boleh tidur sama dengan suami. Cuma larangannya ialah antara pusat dan lutut. Itu sahaja. Yang lain tak ada masalah. Ya. Hikmah iddah perceraian dengan sebab fasakh atau talak. Tadi iddah kalau kematian suami ya. Sekarang iddah perceraian dengan sebab fasakh atau talak bagi isteri yang belum putus haid atau isteri yang mengandung. Hikmah beriddah adalah untuk menentukan nasab. Itu tujuan utama dia. Menentukan nasab, memelihara kehormatan diri dan memastikan rahim isteri tadi sentiasa bersih daripada kandungan. Sebab itu dia diletakkan 3 kali suci. Okay. Bagi isteri yang masih kecil atau isteri yang dah putus haid, yang dah menopause ya, hikmah diwajibkan beriddah ialah untuk kalau yang belum haid ataupun yang telah putus haid, iddah dia adalah 3 bulan. 3 bulan ya. Itu bagi yang tak ada haid ataupun yang dah putus haid. Apa tujuan dia? Ialah mematuhi perintah Allah SWT. Pada hakikatnya inilah hikmah dan pengertian yang sepatutnya menjadi pegangan dan merangkumi semua jenis iddah. Ya, jadi hikmah dia dah, tujuan dia tak ada lain. Tujuan dia adalah untuk patuh pada perintah Allah SWT. Itu yang paling utama, seperti mana yang disebutkan tadi ya. Dan yang keduanya, dia memuliakan perkahwinan dan memberinya kedudukan penting yang sesuai dengan hukum syarak. Jika isteri mengahwini lelaki lain sebaik saja perceraian, sudah tentu ia tidak menunjukkan penting atau mulianya perkahwinan tersebut, walaupun isteri itu kanak-kanak ataupun perempuan yang putus haid. Yang pasti rahimnya bersih daripada benih suami. Kan tujuan dia tu. Takkan contoh. Sebab itu antara syarat nak cerai pun ada yang kita baca dulu, talak. Kalau talak isteri dalam keadaan suci tapi disetubuhi, haram perbuatan tu kan. Kalau kata pula lah isteri tak ada iddah, tak ada iddah, suami talakkan dia, sebelum talak suami telah melakukan persetubuhan dengan isteri, esok lusa suami talak. Lepas tu kita pula contoh tak ada iddah, minggu depan tu isteri terus boleh kahwin dengan suami baru, tiba-tiba dia mengandung. Ini zuriat siapa ni? Zuriat siapa ni? Suami dulu ke suami baru? Tak boleh kan. Jadi bila dia jadikan hukumnya 3 kali suci tu, makna dia rahim tu dah bersih, tak ada daripada kandungan zuriat lain dah. Dia dah suci haid, selesai. Makna dia tak ada pencampuran zuriat berlaku. Cuba bayangkan tak? Kalau kata baru cerai seminggu dia kahwin, hari Isnin dia bercerai dengan suami dia, tetapi malam Ahad tu dia melakukan persetubuhan dengan suami dia. Hari Isnin dia bercerai, Isnin depan dia kahwin lain, tiba-tiba dapat disahkan mengandung. Zuriat siapa tu? Zuriat siapa tu kan? Sebab Islam dia penting nak tentukan nasab keturunan tadi. Ya, sebab itu di antara hikmahnya tadi 3 kali suci tadi tu untuk pastikan rahim tadi tu memang bersih betul, tak adalah saki-baki zuriat suami lama.
Sikap isteri yang bersegera kahwin akan melenyapkan pentingnya perkahwinan serta kehebatannya pada pandangan orang ramai dan menimbulkan prasangka bahawa perkahwinan itu sama seperti pelacuran, yang tidak menunggu tempoh tertentu sebelum berpindah kepada lelaki lain. Macam kita di sini, suami sekiranya isteri dalam iddah, suami nak kahwin, suami kena isi borang poligami. Dia kena tunggu juga isteri dia habis iddah kalau dia nak kahwin lain. Kan? Kalau tak nak, dia rujuk je lah. Bila isteri dia dah habis iddah, barulah dia boleh isi borang baru. Kalau dia nak juga kahwin dalam masa isteri dia beriddah, dia kena isi borang poligami. Sebab dalam iddah, suami boleh rujuk. Dia kahwin baru, tiba-tiba dia rujuk balik yang dua, dah dapat dua. Kan? Dah dapat dua isteri pula. Sebagai tambahan untuk lebih berhati-hati bagi memastikan rahim perempuan tersebut bersih dari kandungan, hal ini adalah kerana perkara yang ganjil dan terkeluar dari kebiasaan mungkin terjadi dari masa ke semasa. Itu antara hikmah pertama itu ialah tidak ada percampuran. Kalau sekali haid mungkin boleh ada lagi tertinggal, tapi 2 kali, dah 3 kali, memang pastinya sebenar-benarnya rahim isteri tadi itu dah bersih pada zuriat suami lama, itu sebagai hikmah dia. Jadi kita masuk yang berkaitan dengan jenis iddah. Iddah ni dia terbagi pada 2, ya. Pertama, iddah kerana kematian. Tadi saya sebutkan kerana kematian. Yang kedua kerana perceraian, perceraian hidup. Iddah kematian ni juga dipanggil ihdad. Iddah kematian ialah iddah yang diwajibkan kepada isteri yang kematian suami. Wajib ke atas isteri yang kematian suami. Pertamanya, jika perempuan itu mengandung semasa kematian suaminya, maka iddah dia berakhir dengan kelahiran anaknya, sama ada iddah itu mengambil masa yang panjang atau pendek. Kena faham? Perempuan, kalau dia iddah dia kalau dia mengandung, iddah dia sampai dia lahirkan anak. Contohlah, kan? Cerai dengan suami semalam, hari ni dia bersalin, habis dah dia. Kedua, jika isteri tidak mengandung atau mengandung tetapi bukan daripada benih suami yang meninggal dunia, seperti isteri mengandung sedangkan suaminya belum balik atau suaminya hilang lama lebih 4 tahun, sama ada dia telah menyetubuhi isterinya atau belum, maka iddahnya dengan berakhirnya 4 bulan 10 hari. Kan? Kita tahu contohnya, maksud dia di sini, isteri ni tak mengandung ataupun dia mengandung tapi orang syak ini bukan zuriat suami ni, sebab orang tahu dah suami dia ni tak boleh pakai. Kan, suami dia punya tak boleh pakai, macam mana dia boleh mengandung? Kan, iddah dia tetap 4 bulan 10 hari walaupun dia mengandung tadi, walaupun dia mengandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, ini bagi yang mengandung, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna, dalam surah At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Jadi perempuan yang mengandung, iddah dia pendek. Dia bukan pendek, dia bergantung pada kelahiran anak dia. Kan? Kalau kata suami dia meninggal ketika dia baru sebulan mengandung, kan? Di bulan 9 baru dia melahirkan anak, maka itulah tempoh iddah dia. Tapi dia dapati dia mengandung,
2 bulan, tiba-tiba keguguran, selesai iddah dia. Ya, sampai kandungan tu dilahirkan. Begitu juga firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddah itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenakan apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Ini dalil yang mengatakan perempuan yang kematian suami, iddah dia 4 bulan 10 hari. Orang perempuan kena faham betul. Kadang-kadang bila kita tanya kan, perempuan yang sendiri salah silap, salah jawab, 3 bulan 10 hari, maka kena datang 3 bulan 10 hari pula. Dah mati suami 3 bulan 10 hari katanya. Ada 3 bulan 10 hari. Saya kata bukan 4 bulan 10 hari. Baru dia goyang kan. Ingat, ada haid 3 kali suci. Kalau dah tak ada haid 3 bulan. Kalau mengandung, lahirkan anak, sampai lahirkan anak. Kalau mati suami 4 bulan 10 hari. Kalau yang iddah mengandung tu, lahirkan anak. Lepas lahirkan anak tu ada waktu nikah. Dia tu nikah. Boleh je. Dia boleh lah, boleh. Dia tu tak kira pantang lah, kira lah habis lahir anak. Contoh dia lahir anak hari ni kan, lahir anak hari ni, minggu depan dia kahwin, sah nikah tu. Semua tak boleh nak orang kata apa, nak bersama tu payahlah dia kawan tu dalam pantang je. Nikah tu sah sebab dah beda dah. Sebab dia kena tangguhlah sampai orang tu dah habis dia punya nifas kan, dah suci balik, barulah dia boleh bersama dengan isteri dia. Hukum boleh. Sebab iddah dia dah habis. Dia sekarang ni memang menghalang perempuan itu daripada berkahwin, dan menghalang lelaki daripada meminang perempuan itu adalah iddah. Bila habis iddah, selesai. Wallahu a'lam. Okey. Ayat yang kedua tadi yang saya baca tadi, wallazina yatawaffawna minkum tadi, umumnya merangkumi iddah, merangkumi iddah perempuan yang mengandung dan yang tidak mengandung. Manakala ayat yang pertama tadi khusus bagi perempuan mengandung. Dia ada ayat mula-mula umum, cerita tentang iddah secara umum. Kemudian ada ayat datang khususkan pula. Ini pula ni iddah khas untuk ayat orang mengandung tadi. Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Okey. Yang punya hukum iddah khusus, dia khusus untuk dia. Ya. Jadi hal ini menjadi dalil membezakan iddah perempuan mengandung dengan iddah perempuan kematian suami. Nak bezakan, kita nak bezakan. Ya. Dan dengan iddah perempuan yang tidak mengandung yang mati suami. Kalau perempuan yang mengandung kematian suami, iddah dia tadi seperti disebutkan, dia kembali kepada hingga lahir anak. Begitu juga kalau suami dia hidup sekalipun, dia akan hingga lahir anak. Bagi perempuan yang mati suami 4 bulan 10 hari. Itu semua. Dalil yang menunjukkan bahawa iddah bagi perempuan yang mengandung berakhir dengan kelahirannya ialah daripada hadis Mithwar bin Makramah radhiyallahu an, katanya anna Subai'ah
al-Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin faja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanathu ayyan tankiha fa'azina laha fanakahat. Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha telah melahirkan anak beberapa malam selepas kematian suaminya. Subai'ah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berkahwin. Baginda benarkan, lalu dia pun berkahwin. Ini menunjukkan perempuan yang mengandung, walaupun dia kematian suami, dia tak terikat dengan 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau dia lahirkan anak, selepas tu dia boleh kahwin. Tadi macam Cik Haji cerita tadi dah, kira Subai'ah ni dalam pantang ni kan, dalam pantang lagi tak, tapi dia kahwin. Ya. Okey. Nota kaki di sini sebutkan ditakdirkan perempuan yang kematian suami dengan 4 bulan 10 hari kerana ada anak dalam rahim atau kandungan ibunya adalah 40 hari yang pertama sebagai nutfah, seterusnya 40 hari sebagai alaqah, dan 40 hari seterusnya menjadi mudghah. Jadi sebab itu dia kata mengkhususkan iddah tadi pada perempuan yang mengandung. Ya. Iddah yang ni khusus untuk perempuan mengandung kerana dalam kandungan dia tu ada zuriat. Ada zuriat. Jadi bila dah melahirkan, sama ada dia gugur ke apa ke, maksud dia rahim dia dah bersih daripada zuriat suami lama. Dah tak ada kaitan dah. Ya, dah tak ada kaitan dah. Itu iddah kerana melahirkan anak tadi. Iddah kerana perceraian. Perempuan yang telah disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan sama ada dengan fasakh ataupun iddah. Pertama ialah bagi perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya berakhir dengan anak yang dikandung. Perempuan yang dah kahwin, suami dia cerai, hidup, iddah dia tetap hingga lahirkan anak. Kalau cerai hidup dengan suami dia dan dia mengandung, ya. Dalil ni tadi macam tadilah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna. Yang keduanya, bagi perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid. Sebab bila putus haid dia hukum lain nanti. Okey. Yang tidak mengandung dan dia belum putus haid, maka iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci haid, bermula selepas perceraiannya, ya. Berdasarkan dalil firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Maksud dia, isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu, menahan diri mereka daripada berkahwin lain selama 3 kali suci. Okey. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang mereka kandung. Itu sebabnya, ya. Khawatir ada anak dalam kandungan dia kalau tak habis. Kan? So itu saya kata tadi, kalau Islam tak syariatkan iddah ni, kita tak tahu, silap-silap bertukar zuriat, kan. Suami ceraikan isteri dia kemarin, tapi sebelum tu mereka telah bersetubuh. Cerai, esok minggu depan isteri kahwin lain. Itu dapati isteri tu mengandung, tak tahu zuriat siapa. Tapi bila dah 3 kali suci tu memang bersih, confirm bukan zuriat suami lama. Ya. Okay. Jadi di sini, dalam ayat Al-Quran ni disebutkan
thalathata quru. Quru tu apa? Di sini ulama berbahas, dijelaskan di sini makna quru, Pendapat pertama, ramai para ulama dan para sahabat, Ahlu Madinah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, dalam satu riwayat mengatakan quru tu membawa maksud suci, 3 kali suci. Jadi berdasarkan hujah mereka, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Maksudnya, wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah yang wajar. Hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah pada Tuhan. Okay. Jadi biasanya iddah ni, isteri yang diceraikan dalam keadaan suci, tidak disetubuhi, so dia dapat mula iddah dia. Sebab kalau pergi mahkamah pun, mahkamah suruh balik dulu. Kan kalau kata tanya kan, nak minta cerai kan, nak minta cerai, lepas tu dah masuk, biasa hakim akan tanya, isteri, adakah kamu dalam keadaan suci? Ya. Adakah sebelum kamu datang mahkamah ni telah berlaku persetubuhan ketika dalam suci? Ada, tangguh dulu sampai datang haid. Kan? So kalau dia dah dalam suci tidak setubuhi, jatuh talak, so dia akan tunggu itu rasa haid, suci, haid, suci, haid, suci, habis selesai. Tak dia tempoh panjang lagi. Kan? Dalam ayat ini tadi ulama bahaskan lam dengan makna fi, mengikut kebanyakan ulama. Jadi suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar untuk talak dalam suci. Nabi pun ada suruh Ibnu Umar untuk mentalakkan isteri dia dalam keadaan suci. Maksud dia tak boleh dalam keadaan haid, haram. Dan suci itu pula tidak disetubuhi. Okey? Kerana quru' mushtaq daripada jamak. Justru lebih tepat kerana darah yang berkumpul, sedangkan haid adalah darah yang keluar. Kalau ikut pendapat ulama, istilah quru' tu adalah darah yang terkumpul. Sedangkan kalau haid ni adalah darah yang mengalir. Sebab itu ulama pegang yang tu suci. 3 kali suci. 3 kali suci. Itu khilaf daripada isi istilah lah para ulama. Kalau belajar mazhab fiqh, perbandingan mazhab, dalam tu ada hujah mazhab ni kata begini, mazhab kata begini. Masing-masing tu menghormati pandangan masing-masing. Dia tak ada bergaduh. Bukan macam sekarang ni kan, dia marahkan masjid ni baca wirid pula lepas sembahyang. Dia kata macam-macam. Tak nak baca, sudahlah. Kalau tak nak baca, kau balik. Kan? Jangan kata macam-macam kat ni kan. Masjid Kampung Rinci ni baca kunut pula subuh. Dah kecoh. Kau tak nak baca, kau balik. Itu je. Kau sembahyang kat rumah. Kan? Tak payah aku. Benda tu benda dah. Ada mazhab tentukan dianya sunat. Ada yang mazhab tak payah gaduh lah. Orang yang bergaduh pasal benda ni tu sebenarnya orang tu bodoh kan. Minta maaf. Dia kalau jahil tu orang sonok dengar. Jahil tu lembut je, bodoh sebenarnya orang tu. Kan? Masih lagi petikai. Ngapa tak baca kunut? Ngapa baca kunut? Tak payah. Banyak benda lain boleh fikir lagi. Ulama dah fikir lama dah. Tak payah gaduh benda tu. Kan? Kedua, pertama tadi ada golongan ulama mengatakan quru' itu suci. Ada golongan ulama mengatakan quru' itu adalah haid. Masing-masing ada hujah, ya. Ini adalah pendapat jemaah salaf, ahli hadis, mazhab Hanafi, Ahmad dalam satu riwayat. Imam Ahmad pada riwayat dalam Imam Ahmad je. Beliau berkata, aku dulu berpendapat dengan suci dan sekarang aku berpendapat dengan haid. Antara dalilnya ialah
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ayat yang sama juga, ya, yang dijadikan Allah dalam rahim mereka jika betul-betul beriman. Maksud dia darah tadi tu kena clearkan darah tu. Itu pendapat sebahagian ulama. Bagi perempuan yang tiada haid, itu selesai perbahasan ulama, itu selesai perbahasan ulama, ya. Jadi ada hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ceraikan hamba dengan 2 kali cerai dan iddahnya 2 kali haid. Itu pendapat mazhab yang kedua mengatakan haid. Quru' tadi haid, ya, quru' tadi haid. Jadi ulama mazhab Hanafi pegang yang ni, ya. Sebahagian pada Imam Ahmad pun berpegang pendapat ini juga. Dan pada lisan syarak, penggunaan quru' dalam hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah kamu ketika aqra', iaitu hari-hari haid. Maksud dia itu, dia kata quru' tadi tu adalah haid. Rasulullah pun supaya suruh tinggalkan ketika hari-hari haid tadi, kan. Dia perempuan daripada beribadah, perempuan daripada baca Al-Quran dan sebagainya, ketika hari aqra' tu tinggalkan, jangan baca Al-Quran, tak boleh. Sebab apa? Tak suci, kan. Dan ada pendapat yang mengatakan, ya, Imam Al-Maghari mengatakan perempuan yang merdeka yang ditalak dan masih ada haid, bukan mereka yang putus haid atau masih belum haid, hendaklah menunggu selama tempoh 3 kali haid setelah ditalak selepas perempuan berkahwin, sebelum berkahwin, supaya diketahui dengan jelas bahawa mereka itu tidak hamil. Ini pendapat para ulama lah yang menjurus pada mazhab yang kedua tadi, iaitu mengatakan quru' adalah haid, ya. Ada mazhab pertama katakan quru' bukan haid, ya, quru' bukan haid. Okey. Bagi perempuan yang tiada haid, sama ada kerana dia masih kecil ataupun putus haid, ya, maka iddahnya adalah berakhir dengan 3 bulan selepas perceraian. Itu tak ada haid ataupun putus haid, 3 bulan. Firman Allah SWT, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid. Maksud dia, perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa, maksud dia yang dah putus haid lah, ya, daripada kedatangan haid tadi, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak ada haid. Jadi jelasnya dalam surah Talaq ni, perempuan yang dah menopause, dah tak ada putus haid, dan perempuan yang belum datang haid, iddah mereka 3 bulan. 3 bulan sahaja. Wallahu a'lam. Ini panjang lagi ni, masuk bab ni, iddah perempuan yang dicerai sebelum disetubuhi. Macam mana pula, kan, perempuan nikah belum lagi bersetubuhi dah dicerai oleh suami dia. Ini akan disambung lagi insya-Allah pada sesi pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ini 13 14. Itu tak masuk ke dalam kata kahwin. Orang ni kahwin, lepas tu dia cerai. Macam mana? Masuk ke dalam Macam mana je? macam tu. Dia nikah dia lagi, besok dia cerai. Itu nanti kita akan masuk perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Ada iddah ke tidak perempuan ni? Kan? Ada iddah ke tidak? Ya. Secara ringkasnya disebutkan, perempuan yang dinikahi kemudian tetapi diceraikan sebelum berlakunya persetubuhan dengan suami, ya, diceraikan secara fasah
diceraikan secara fasah ataupun tidak, maka dia tidak wajib beriddah. Dia tak ada iddah. Dia kata perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan secara fasah atau tidak wajib beriddah. Banyak. Nanti sampailah masa dia. InsyaAllah mudah-mudah saya huraikan satu-satu nanti ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa azim bihi ujurana wa hassim bi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.